Ya, 各位家人大家早安 semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 感谢天师的 Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat pagi dan selamat tahun baru Imlek, sahabat yang terkasih. Tahun ini, tahun baru Cina dalam kalender lunar jatuh bertepatan pada tanggal 29 Januari tahun 2025 di hari Rabu. Merupakan tahun baru Imlek 2576 Kongzili. Tahun ini juga merupakan tahun atau sio ular dengan unsur kayu yang melambangkan kecerdasan, keharmonisan, dan senantiasa bertransformasi positif. Momen spesial ini menjadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang untuk berbagi kebahagiaan. Sukacita juga terlihat pada saat pembagian angpau, ketemu orang tua, ketemu sanak saudara, bahkan family juga. Alangkah bahagianya setiap tahun kita bisa mendapatkan angpau di sini juga di vihara ini. Ya, jangan lupa nanti habis puja bakti kita bisa mendapatkan angpau dari vihara. Kita lanjut puja bakti hari ini dengan judul Bisakah Martabat Dignity diukur dengan kebahagiaan? Mari kita simak dan dengarkan dari Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Salam berbahagia dan bermartabat, Kongsi Facai, sahabat terkasih. Adapun dalam tradisi perayaan Imlek, bertukar ucapan merupakan salah satu kebiasaan untuk menyampaikan harapan, kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat dan terkasih. Saat itu, Anda dapat merasakan martabat diri sendiri dan harkat sendiri yang bermakna derajat, taraf, mutu, atau nilai. Inilah dignity. Dengan demikian, dignity atau harga diri itu yang tinggi bermakna mempunyai martabat, kehormatan, atau derajat kemanusiaan, atau biasa disebut human dignity. Hak seseorang untuk dihargai atau dihormati demi kepentingan dirinya sendiri dan diperlakukan secara etis. Dalam konteks ini, martabat dignity memiliki arti penting dalam moralitas, etika, dan hukum. Human dignity dapat kita jumpai dalam dua kata sekaligus dalam bahasa Indonesia, yakni harkat dan martabat manusia. Namun, kalau kita menyimak maksud kandungan kata yang ada di dalamnya, maka kata yang paling tepat mengungkapkannya adalah martabat. Walaupun ada unsurnya juga dalam kata harkat, maka tujuan utama disepakati dan dikodifikasikan hukum adalah untuk memastikan semua manusia dapat hidup secara martabat. Karena pada dasarnya, manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik dan dianggap bernilai. Buddhisme atau Dhamma Vinaya juga dikenal sebagai agama Buddha adalah suatu agama dharmik dan sebuah tradisi filosofis yang berlandaskan kepada ajaran Guru Agung Siddhartha Gautama, bahwa martabat harga diri adalah kebahagiaan kita sendiri dan orang lain bisa menerimanya dengan bahagia pula. Inilah yang kita sebut dengan human dignity. Sebab kebahagiaan adalah dambaan dari tujuan hidup setiap insan. Mereka melakukan apapun demi tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan.
tidak dipungkiri, masih ada di antara kita masih banyak yang tidak mendapatkannya. Walaupun mereka telah berusaha keras untuk itu. Kebanyakan insan cari kebahagiaan justru dari sesuatu di luar dirinya. Sesungguhnya, kebahagiaan ada di dalam diri atau batin masing-masing. Harta benda, kekayaan, kebanggaan atas kekuasaan, sesungguhnya hanya alat saja untuk mencapai kebahagiaan itu. Martabat harga diri memungkinkan dapat diketahui banyak insan kaya berharta atau memiliki kebanggaan atau kekuasaan, namun dirinya tidak bahagia. Bahwa terjerumus pada masalah manipulatif, perbuatan jahat dan tercela yang pada akhirnya merugikan orang lain dan kemudian berdampak merugikan diri sendiri pula. Objek keserakahan semata sehingga tidak membuat kebahagiaan. Sebaliknya, banyak insan yang hidup sederhana, bahkan serba pas-pasan, namun dirinya merasa tentram dan damai dengan apa yang dimilikinya. Dirinya merasa cukup, hidup sehat dan tenang, tanpa rasa khawatir kehilangan apapun. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan semata-mata didapatkan dari apa yang di luar diri kita. Mari kita pahami ini. Bagi umat Buddha, ada dua pilihan jalan. Seseorang dapat memilih sebagai upaya dalam mencapai kebahagiaan pada martabat harga dirinya yang kita sebut dignity. Pilihan pertama, live as ordinary people. Hidup sebagai umat biasa, bekerja dan berumah tangga. Memiliki keluarga dan harta benda, membantu orang tua, menyekolahkan anak, dan bersosial. Kehidupan seperti ini adalah pilihan yang umum atau lebih banyak dipilih oleh umat Buddha. Orang-orang yang memilih pilihan ini kita sebut sebagai Garavasa. Diartikan berumah tangga, memiliki, mencari nafkah sebagai pedagang, pegawai, petani, nelayan, tukang, dan lain sebagainya. Pilihan kedua, live as a monk and sramana. Hidup sebagai biku atau pertapa dalam Buddhisme kita sebut sramana. Mereka ini tidak digaji, hidup selibat dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka biasa tinggal di wihara atau di asrama dan hidup dari dukungan para rumah tangga. Umat Buddha sangat sedikit yang memilih jalan ini. Mereka yang memilih pilihan yang kedua ini disebut Pabbajita dan komunitas mereka disebut Sangha. Tugas Pabbajita atau Sangha adalah melatih diri, memelihara, dan mengajarkan ajaran Buddha yang biasa kita sebut dengan Dharma atau Dhamma kepada umat awam. Dalam Buddhisme disebut Garavasa. Demikianlah kedua pilihan jalan di dalam kehidupan ini agar dapat mengetahui apa itu martabat harga diri yang menghasilkan kebahagiaan. Selanjutnya, kita bisa mendengarkan kisah yang saya catat dari Romo Sun, yaitu kekalahan Raja Kosala dalam ajaran Buddhisme yang diambil dari Dhammapada 15 ayat 201 sebagai berikut. Saat itu, dalam pertempuran melawan Ajatasattu, Raja Kosala mengalami 3 kali kekalahan. Ajatasattu adalah anak dari Raja Bimbisara dan Ratu Vedehi, saudara perempuan dari Raja Kosala.
Raja Kosala sangat malu dan sangat sedih atas kekalahannya. Kemudian dia mengeluh. Sungguh memalukan. Saya bahkan tidak dapat menaklukkan yang masih berbau susu ibunya. Lebih baik saya meninggal dunia. Merasa sedih dan sangat malu, berhari-hari raja tidak memiliki selera makan, bahkan menolak makan dan terus berbaring. Berita tentang kesedihan menyebar seperti api yang liar, dan ketika Sang Buddha mendengar perihal itu, beliau berkata, "Para biku, pada diri seseorang yang menang, permusuhan dan kebencian meningkat. Seseorang yang dikalahkan akan menderita kesakitan dan kesukaran." Dari kisah ini kemudian Sang Buddha membabarkan syair bait 201 sebagai berikut. Kemenangan menimbulkan kebencian, dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Inilah kisah Dhammapada 15 ayat 201. Kita sebagai Garavasa atau orang awam menjalin hubungan yang sangat baik antara pilihan hidup dari kedua komunitas yang tadi kita telah jelaskan, merupakan hubungan mutualisme paling harmonis. Keduanya saling mendukung untuk satu tujuan yang sama, yaitu kehidupan yang bahagia. Mari kita tanamkan benih-benih kebahagiaan yang terus menumpukan perbuatan-perbuatan baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saya Sinta, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Dalam pandangan agama Buddha, terlahir sebagai manusia belajar dalam hiruk-pikuk dunia yang kita kenal dengan samsara, dan merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk berbuat baik. Mari kita pelajari dignity diri kita agar dapat memiliki bahagia yang bermartabat. Penyampaian selanjutnya oleh Ibu Guru Hong, mari kita silakan. 大家好， Ya, semuanya apa kabar? 祝福大家新年快乐，然后蛇年呢福寿安康。 Ya, selamat tahun baru Imlek dan mendoakan semuanya dalam keadaan yang baik, sehat selalu dan juga dalam penuh sejahtera. 那我们今天来探讨就是佛教它对尊严的看法。它佛教的出发点就是希望每一个人都有善念。我再说一遍哦。 必须要有好的意念，保持良好的初衷，这样人就可以得到幸福。 Apa yang dikatakan agama Buddha tentang dignity? Titik awal ajaran Buddha adalah bahwa setiap orang harus memiliki niat baik. Sekali lagi saya sebutkan, harus memiliki niat baik. Karena dengan awal niat baik, orang memiliki kemampuan untuk menjadi bahagia sebagaimana adanya. 那这种慈爱才是真正有可以帮助到我们，增强我们的信心，让我们拥有很多的勇气跟智慧跟同情心。 Ya, jenis cinta kasih atau metta yang benar-benar berkontribusi pada rasa percaya diri kita, didasarkan pada kesadaran bahwa kita memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang atau karuna yang tak terbatas. 也许呢，我们可能曾经有想过，为什么我会出世做人？那我去过哪里呢？然后接下来我要去哪里呢？这种反思、确定，这种想法。 那上天赋给我们这个生命，我来到这个世界生活的意义是什么？所以，我们是谁？
我们是富有同情心的人吗？好，那尊严在哪里？好，所以人的自尊到底在哪里？到底是什么？到底在哪里？到底是什么？ Mungkin kita pernah merenungkan, mengapa kita terlahir sebagai manusia, dari mana kita sebelumnya, dan hendak kemana setelahnya. Renungan ini sangat membantu kita dalam memaknai kehidupan kita di dunia ini. Lalu, siapakah kita ini? Apakah kita kemanusiaan yang berbelas kasih? Di manakah dignity itu? Bagaimana martabat harga diri yang manusiawi? 那人类的价值就是自尊跟尊严，在你每一个当下，你所表现出来的这种同情心啊、怜悯啊，这种人应该他富有同情心，可以体现到我们现在所做的每一件事情，这就是有价值的人。 Nilai kemanusiaan, martabat harga diri kemanusiaan kita bukanlah tentang mengekspresikan rasa welas asih, simpati, kasihan di dalam ruang saja. Kemanusiaan ini harusnya berwelas asih terwujudkan dalam segala hal yang dilakukan oleh kita yang lebih berharkat. 如果每个人都能那么真诚的做，这地球上的每一个生命都能够持续的过着美好的生活。 Seandainya setiap manusia dapat melakukannya dengan kesungguhan, maka setiap kehidupan di bumi ini dapat hidup berkelanjutan dengan indahnya. Itulah sustainability. 那在这个宇宙当中，这个生命当中，这个宇宙当中一切都是开放的，只要你愿意给予关注，有良好的这种意愿，可以开始，可以开始说，可以开始做，可以，只要你有意愿就可以，你就可以开始，那你就有了这个人类的尊严，那你有了尊严，那你就有这种荣誉。 有这种自尊高强度的这个自尊。 Di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, segala sesuatu terbuka. Hanya ketika kamu mau memberikan perhatian yang intens. Awali dengan niat yang baik, saya katakan, awali dengan niat yang baik. Disitulah Anda memiliki human dignity, mempunyai martabat, kehormatan, atau derajat kemanusiaan dan harkat diri yang tinggi. 所以我们现在来讲一个故事。 Ya, jadi sekarang kita ceritakan sebuah kisah. 那我们讲这个故事呢，就是说他的故事就是有一个明智的国王跟一个和尚，叫僧侣，僧侣就是和尚。那他们就是这个故事的内容，就是一个国王跟一个和尚，他们怎么去重视这个尊严，然后怎么去重视这个幸福。 Ya, saya ceritakan sebuah kisah yang judulnya Raja dan Biksu yang Bijak. Dignity bernilai bahagia. 当年呢，有一年呢，就是有一个明智，就是很仁慈的国王，那他想成为最好的统治者，发挥他真正尊重跟领导的能力。 Di masa itu ada seorang raja yang bijaksana dan raja yang berbelas kasih yang ingin menjadi seorang penguasa terbaik, dipandang sungguh atas kepemimpinan yang dia bisa. 那国王呢，他相信自己，所以他总是采取这个正确的行动，把握这个时机。 听对人讲的话，做最重要的事情，所以这个人他永远不会失败。 Raja percaya jika dia selalu mengetahui pada saat yang tepat untuk bertindak, orang yang tepat untuk didengarkan, serta hal yang paling penting untuk dilakukan, dia tidak akan pernah gagal. 所以呢，国王他的心里面一直就有3个问题
是哪3个问题呢？ Oleh sebab itu, si raja selalu mempunyai 3 pertanyaan penting di benaknya. Ya, 3 pertanyaan itu adalah, 那国王第一个问题就是说，做某件事情最重要的时间是什么？ ya, jadi pertanyaan yang pertama adalah, what is the most important time for anything? Waktu apa yang paling penting untuk melakukan sesuatu? 第二，谁是最重要的人？ Lalu pertanyaan yang kedua, who is the most important person? Atau siapakah insan yang paling penting? 最后第3是什么呢？ Ya, dan terakhir, yang ketiga, 第3就是哪些任务跟事情最重要？ ya, yang ketiga, what is the most important thing to do? Tugas atau hal apa yang paling penting untuk dilakukan? 所以呢，这个国王为了要找出这3个问题，他就要求他全国的子民啊去找啊，谁可以回答这3个重要的问题？ Jadi untuk mengetahui ketiga pertanyaan tadi, raja memberitakan ke kerajaannya mencari siapakah yang dapat menjawab ketiga pertanyaan yang penting tersebut. 那就有很多来自不同有智慧的人来提供意见啊，每一个人给的意见都不一样啊。有的人就说我在做某件事情正确的时候，是用风水啦，用这个算命先生啊来计算啊，或是紫微斗数啊。 Ya, banyak orang bijak dari berbagai daerah datang untuk memberikan jawaban. Dan masing-masing pun memberikan jawaban yang berbeda-beda pula. Ada yang mengatakan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu harus dihitung sesuai astrologi. 那有的人就对国王说啊，他说做什么事情就是要事先规划，等待时机成熟啊。那又有些人呢说呀，我相信国王的看法，哪里重要就哪里优先处理。 Lalu ada yang hendak mengatakannya pada raja. Semestinya direncanakan apapun sebelumnya yang akan menjadikannya waktu yang tepat. Dan lagi, sebagian percayakan kepada raja sendiri adalah bagian terpenting, didahulukan dulu daripada yang lain. 但其他的人认为，国王的顾问是最重要的。他表示，还有一些人认为，最适合的时机就是做出战争决定的时候。那还有人认为，它就是宗教的一部分。 Sementara yang lain mengatakan bahwa penasihat raja adalah yang paling penting, mencetuskannya. Ada pula yang mempercayai waktu yang paling tepat adalah pada keputusan untuk perang. Sementara yang lain percaya itu adalah bagian dari agama. 答案很多很多，可是都没有帮国王解答，所以国王很困惑，找不到满意的答案。 Jawaban yang kesana kemari, ngalor ngidul. Raja pun meninggalkan kebingungannya itu karena tidak dapat menemukan jawaban yang benar-benar memuaskannya. 那有一天呢，这个国王就决定去寻找一个有智慧智者、有智慧的人，能够帮他解开这个答案。 Suatu hari, raja memutuskan untuk mencari seorang yang bijaksana yang dapat memberikannya jawaban-jawaban yang tepat dan benar atas pertanyaan tersebut. 那国王呢，就换上了这个便衣啊，就带了少数的士兵出发了。 Dengan mengenakan pakaian sederhana, raja pun berangkat hanya dengan beberapa prajuritnya. 那当他们穿过一片森林的时候，突然看到一座小小的庙。那这个庙的前面呢，刚好有一个和尚在那边开垦这个田地。 Saat dia melewati hutan lebat, ia tiba-tiba melihat ada satu pertapaan kecil. Di sana ada seorang biku menggali tanah di depannya.
那国王呢就叫这个卫兵，你们在这边等就好了。好，他就慢慢的走到这个和尚的身边。哦，这个和尚看起来很老了，而且可能有点疲倦了，也有点害怕。 Raja pun meninggalkan pengawal-pengawalnya di belakang dan mendekati gubuk kecil biksu itu. Biksu itu terlihat tua, agak letih, dan ketakutan. 那和尚呢，正在开垦这个田地，他可能要种植蔬菜啦，或种什么东西呀、 Ya, biku itu sedang menggali tanah, kemungkinan untuk menanam tanaman atau sayur-sayuran. 那国王就走进了这个和尚，就问他这个3个问题。可是呢，这个和尚啊，一言不发啦，依然还是一直开垦他的田地。 Raja mendekatinya dan menanyakan ketiga pertanyaan penting tersebut. Tetapi si biku tetap diam sambil tetap menggali tanah. 那国王呢，又再问一次这个3个问题。可是这个和尚还是一直继续的开垦啊，在那边锄土啊、挖土啊，很专心的挖土。有时候根本他没有注意到这个国王啊。 Raja pun mengulangi, menanyakan ketiga pertanyaan tersebut. Namun, si biku itu tetap menyelesaikan galiannya, mencangkul tanah tanpa memberikan perhatian ke raja. Sepertinya tiada melihat ada orang di sana. 那国王呢，就再三的询问这个和尚，可是还是没有回应呐、那后来呢，这个国王看到这个和尚开垦这个田地可能有问题，他就自动来帮忙这个和尚来把这个田地安排一下。 Raja pun bertanya berulang-ulang kembali dan tidak ada respon sama sekali. Lalu melihat biku itu kesulitan menggali tanah, sang raja pun memutuskan untuk membantu. 那这个国王呢，就拿起这个铲子啦，就开始帮忙这个和尚开垦，整理这个土地。 Beliau mengambil sekop yang ada di samping lahan itu dan memulai menggali di sekitar pekerjaan si biku dan merapikan tanah-tanah tersebut. 过了好几个小时，这个和尚呢，一句话都没有说，也没有回答这个国王的问题。 Beberapa jam pun berlalu. Kelihatan si biku itu tidak memberikan sepatah kata pun, apalagi menjawab pertanyaan sang raja. 那突然呢，就在这个时候，有一个人呢，就向他们跑过来。那这个国王就发现哦，那个人的肚子里面缠着这个绷带啊，而且都是血啊，看来他是受了重伤。 Tiba-tiba saat itu pula ada seseorang berlari menuju mereka. Raja menyadari bahwa orang itu ada balutan di perutnya yang berdarah. Sepertinya terluka amat parah. 这个国王呢，看到就赶快帮忙这个人，清理这个伤口啦，帮他包扎这个伤口啦，所以这个和尚啊，就交代啊，要端一杯水给这个国王喝哦，因为他很辛苦了照顾这个受伤的人。 Raja pun menyambut, menolong orang tersebut dan melepaskan pakaiannya dan membalut kembali dengan kain baru luka orang itu setelah membersihkan luka-luka serta mengobati orang tersebut. Kemudian tidak lupa sang raja memberikan minuman. Raja sangat memperhatikan orang ini. 那受伤的人呢，就伤口比较不痛的时候，他就试试看，跟这个国王说话。那他一边说话就一边流眼泪，他就跟这个国王呢承认，他说：“我是你的敌人呐、我来到这里是因为我得到消息，因为国王你在这片森林里呀、Ya, pada saat berangsur-angsur membaik, orang itu mencoba untuk berbicara kepada sang raja. Dia berbicara sambil meneteskan air mata. Lalu mengakui, "Yang mulia, saya ini musuhmu. Pada saat saya datang menuju sini,
dikarenakan saya mengetahui, saya mendapat berita bahwa yang mulia ada di hutan ini. 打算呢有机会就是要把你杀掉，砍掉你的头带回。可是呢，当我准备要进攻你的时候啊，你的守卫啊看到我的动作啊，哇，就赶快攻击我，所以就把我打伤了。所以我就很狼狈的逃跑了，带着伤跑到这个地方来了。 Lalu saya rencanakan hendak menghabisimu. Jika bisa pun, saya penggal kepalamu untuk saya bawakan. Namun, saat saya mau menyerang, pengawalmu melihat kelagatku dan dengan cepat menyerang dan melukaiku. Saya melarikan diri sepoyongan hingga menuju ke sini dengan luka. 国王帮了我，我非常感谢你的救命之恩。因为国王非常英明，也是优先的提供帮助，不需要问。 Ya, tetapi Raja menolong saya. Saya sangat bersyukur Anda telah menyelamatkan nyawaku. Raja sangat bijaksana, mengutamakan menolong tanpa tanya. 这个受伤的人就跟国王说：“对不起，对不起。” Ya, maafkan saya, maafkan saya. 国王呢十分的惊讶，因为救他一命，最后他们也变得十分亲密，成为这个忠诚的朋友。 Raja pun terkejut. Singkat kata, persoalan menyelamatkan nyawa orang, bahkan pada akhirnya mereka sangat akrab dan terjalin sahabat yang setia. 那我再一次的回到这个和尚这个地方，国王也希望和尚能够回答这个问题。和尚听了就笑啊，他说：“看看，国王，你已经找到了问题的答案了。” Kita kembali sekali lagi kepada biku. Si raja pun mengharapkan jawaban si biku tanpa bosan menanyakan pertanyaan yang tadi. Pada saat ini, si biku tersenyum dan berkata, "Lihat, Raja, Anda telah menemukan jawaban atas pertanyaanmu yang penting itu." 国王很困惑，请和尚解释。和尚就开始解释咯，他说：“国王，你注意哦，你的第一个问题是什么时间最重要？” Raja bingung dan memohon sang biku itu untuk memberikan penjelasan. Biku pun mulai memberikan jawaban. Perhatikan, Raja. Pertanyaan pertama Anda adalah waktu apa yang paling penting? 那和尚就回答：“现在是最重要的时间，就是当下。当下我们才能够掌握这一刻。这个时候就完成了。我在开垦的时候，国王和我一起耕种，一起工作，就创下这个当下美好的气氛。” Biku jawab, waktu terpenting adalah sekarang. Karena hanya pada saat inilah kita telah kendalikan atas momen ini. Diselesaikan di waktu ini dengan baik. Pada saat saya sedang menggali tanah, serta raja tadi bersama-sama saya bercocok tanam, bergotong royong, membuat suasana keindahan itu hadir. 你的第二个问题是谁是最重要的人？ Pertanyaan kedua Anda adalah siapakah insan yang paling penting? 和尚就回答说：“最重要的人是和你在一起的人，那个时刻需要你的人，而你先帮助了那个受伤的人，而那个人当时正需要帮助。” 你帮助了他，成为唯一依靠你帮助之手来帮助他的人。他需要你的关注，你的善意，他的生命掌握在你的手中。
Biku menjawab, orang yang terpenting adalah insan yang bersama Anda. Dan dia adalah insan yang membutuhkanmu pada saat itu. Anda telah menolong orang yang terluka tadi. Dan orang itu sangat membutuhkan pertolongan pada saat itu pula. Anda telah menolongnya. Sekali lagi, dia adalah satu-satunya insan yang tergantung atas uluran tangan Anda untuk menolongnya. Dia butuh perhatian dari Anda, kebaikan Anda, nyawanya di tangan Anda. 那么第三个问题是，什么任务或事情是最重要的？ Lalu pertanyaan yang ketiga adalah tugas atau hal apa yang paling penting untuk dilakukan? 这个时候呢，和尚就回答了：重要的任务是做好事，做对的事，这个是我们人生最重要的一部分。你看，你花了时间做了这个高尚的工作，你们一起在泥土中开垦和整理，你们把最重要的时刻拿来帮助那个受伤的人。向他表明你是一个好人，尽管他是你的敌人，可是这是一件善事，你做了一件好事，救了那个人，把这个敌人化为朋友了。 Di sini Biku menjawab, tugas yang penting untuk dilakukan adalah kerjaan yang baik dan yang benar. Karena itu bagian dari tujuan hidup. Lihatlah, Anda telah menghabiskan waktu tadi dengan melakukan pekerjaan yang mulia. Lalu, bekerja sama di tanah tadi, menggali dan merapikan. Lalu, Anda telah memberikan saat yang terpenting bagi pria yang luka tadi, menolongnya dan menunjukkan Anda adalah orang yang baik. Walaupun dia adalah musuh, itu adalah perbuatan baik. You did a good deed. Telah menyelamatkan si pria itu dan menjadikan musuh sebagai sahabat. 听了和尚这番话，国王终于明白了和尚真正的德性。他意识到当下能实现是最重要的、最有意义的。只有这样子，我们才能够完成的更好。 Mendengarkan kata-kata biksu tersebut, sang raja pun akhirnya mengerti atas kebajikannya yang nyata. Dia menyadari kehadiran momen-momen ini telah mewujudkan waktu yang paling penting dan juga yang paling bermanfaat. Karena hanya inilah kita telah mentuntaskannya dengan baik. 所以我们要充分的利用它，尊重我们周遭的人。 透过我们的行动选择这个仁慈，我们可以创造有意义的目标。 Tetapi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Hargailah orang-orang di sekitar kita dan pilihan kebaikan melalui tindakan kita. Kita dapat menciptakan kehidupan dengan makna dan tujuan. 那这个故事呢，就提示的是，如果我们反思我们的生活，我们仔细想一想，我们过去、现在，我们有时候会忘记了这个小小的事情、小小的真理而已。为什么？因为我们花太多时间来思考未来，担心过去许多失败、许多失误，有时候是等，然后有机会的时候，你才会专注下一次的机会。 Pesan cerita ini, jika kita merenungkan hidup kita, mencermati kehidupan kita, dapat kita lihat bahwa kita sering melupakan kebenaran sederhana ini. Kita telah menghabiskan sebegitu banyak waktu untuk memikirkan masa depan dan mengkhawatirkan masa lalu yang banyak salah langkah ataupun kegagalan.
hingga kini lebih banyak memfokuskan hadirnya kesempatan berikutnya. 这个故事告诉我们，现在是我们生命中最重要的时刻，因为我们所做的一切或当时发生的经验，如果我们能够用明智的运用我们的经验，就能够塑造美好的未来啊。 Namun cerita ini mengajarkan kita, saat ini adalah momen terpenting dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan atau pengalaman yang terjadi pada saat itu. Apabila kita menjalankan pengalaman dengan bijak, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik dan juga pada kehidupan yang jauh lebih bagus. 所以，同样的，我们的生命中最重要的人是我们周遭爱我们的人。所以，不管我们再怎么忙碌，我们都要记得去关心爱我们的人，周遭的人。 Demikian pula, orang yang terpenting pada kehidupan kita adalah orang yang berada di sekitar kita, adalah orang-orang yang mencintai kita. Dalam kehidupan yang sibuk ini, kita terkadang lupa memberikan perhatian ke mereka yang pantas mendapatkannya. 有时候呢，我们因为工作很忙，很多干扰啦。有时候我们可能没有花一点时间去关心他们，听听他们的意见。他们需要我的帮忙吗？能够及时的帮助他们。 Kita terjebak dalam pekerjaan, tanggung jawab, dan gangguan atau distraction. Bahwa kita gagal menghabiskan waktu bersama dengan mereka, mendengarkan mereka, atau membantu mereka pada saat mereka membutuhkan kita. 但是，如果我们忽视了太久，没有去关注到我们周遭我们爱的人，我们就有可能会失去他。所以，当我们失去他的时候，你还要再找回来这个爱呀，再修复，这个时间还要很长。所以我们要始终努力的去善待我们周遭的人。 Tetapi, jika kita terlalu lama mengabaikannya, kita bisa kehilangannya. Dan setelah itu, mungkin akan memakan waktu terlalu lama untuk memperbaikinya. Dengan cara yang sama, kita harus selalu berusaha bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kita. 我们永远不知道谁需要我们的帮助，无论这个善举是多大多小，但对有需要的人来说是有意义的，或者我们说它对我们未来有什么好处。所以这个善举呢，可以改变一切。 Kita tidak pernah tahu siapa yang mungkin butuh bantuan dari kita. Betapapun besar arti tindakan kebaikan, sekecil apapun bagi seseorang yang membutuhkannya, atau bagaimana hal itu bisa menguntungkan kita di kemudian hari. Satu tindakan kebaikan dapat mengubah segalanya. 就像我们上面讲的故事一样，你看国王的成功，他把这个敌人化为朋友，化敌为友。 Ya seperti kisah tadi, raja berhasil merubah musuh menjadi sahabat. 如果我们活在当下，尊重在生活当中尊重我们周遭的人，那我们始终就去选择行善。那当然，我们的生活就变得更有意义啦，就会更加幸福。 Jika kita hidup di masa sekarang, hargailah orang-orang di sekitar di kehidupan kita ini. Dan selalu memilih untuk berbuat baik. Hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan dipenuhi dengan kebahagiaan. 所以我们今天的讲题就是用幸福来衡量尊严。 Ya, jadi topik kita hari ini, martabat dignity, diukur dengan kebahagiaan. 在这个国王与这个和尚的故事里面，我们也跟大家描述的非常的清楚了。 Ya, dan juga kita telah menceritakan dengan
dengan konkret dan juga dengan jelas ya cerita inspiratif hari ini, yaitu raja dan biksu yang bijak. Dignity bernilai bahagia. 那今天的智慧之言呢， Ya, jadi untuk kata mutiara hari ini, 在你的尊严之下，善待你遇到的每一个人，因为每个人都是在进行一场艰苦的战斗。 ya, beneath your dignity, be kind to everyone you meet is fighting a hard battle. 那意义就是放下你的尊严，让别人来评断你吧。这句话告诉我们要保持谦虚，对新的知识或新的性格，我们要持开放的态度。只有自己才知道，保持耐心是多么困难，无需诉说长篇大论，要善良，因为你遇到的每一个人都在经历艰难的挣扎。 Ya, maknanya, tempatkan bersahaja saja martabatmu itu. Biarkan orang menilai. Kutipan ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap pengetahuan baru dan budi pekerti. Hanya diri sendiri yang mengerti bagaimana sulitnya menahan rasa sabar. Tanpa bercerita panjang lebar, bersikaplah baik karena setiap orang yang Anda temui sedang menjalani perjuangan yang sulit juga. Dikutip oleh Romo Sun. 希望这个佛法能够帮助到你，愿一切众生幸福。 Ya, semoga Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们就进入到这个自学审思。 Maka sekarang kita akan memasuki ke bagian renungan. 自学审思第一， Ya, pertanyaan dan renungan yang pertama, 可以学习哪一些具体的步骤来定位你的自尊尊严？我们所谓的尊严与佛陀和谐相处的。 ya renungan kita yang pertama, apa langkah konkret yang dapat dipelajari untuk memposisikan martabat harga diri Anda yang kita sebut dengan dignity, bertumbuh selaras dengan Buddha? 自学审思第二，你花了多少时间来思考未来？担心过去的失败，担心过去的失误或失败呢？ Lalu renungan yang kedua, berapa banyak waktu Anda telah menghabiskannya hanya untuk memikirkan masa depan dan mengkhawatirkan masa lalu yang salah langkah atau kegagalan? 自学审思第三，你如何看待这次的考试？专注于抓住下一个机会，并努力学习，重新站起来。 Lalu yang terakhir, renungan kita yang ketiga. Bagaimana Anda melihat ujian dan memfokuskan pada hadirnya kesempatan berikutnya serta bergiat belajar bangkit kembali? 那我们下个活动就是进入到这个神圣的祷告，我们把这个活动交给吉峰来引导我们做神圣的祷告。 谢谢. Ya, sekarang kita akan memasuki ke bagian berdoa bersama. Ya, untuk doa bersama ini semua dari kita bisa mengikuti dan juga persiapkan pikiran dan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Buddha, kami belajar pada firman sabda syairmu untuk terus kuat melewati setiap ujian hidup kami. Karena kami percaya
Engkau yang akan memampukan dan menyertai setiap kami, sehingga hidup kami sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan. penuh dengan kemenangan. Terpujilah Sang Guru Maha Agung Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Bensi释迦牟尼佛. Namo Bensi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的阿弥陀佛. Ya, sekarang kita akan membacakan sabda syair kearifan hari ini dari Dhammapada 15 bait yang ke-201. Ya, sebelum kita membacakan yang versi Indonesianya, mari kita bersama-sama mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Laoshi kita. Dipersilakan. 今天的智慧诗法句经201节，胜利者招来仇敌，战败者活在苦恼里。舍弃胜败的激进者，得以安乐地过活。 Ya, sekarang kita membacakan bersama-sama untuk versi Indonesianya dari Dhammapada 15 bait yang ke-201. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kemenangan menimbulkan kebencian, dan yang kalah dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup bahagia. 那我们不要错过每一周的学习哦，我们都能够沐浴在佛陀的智慧当中。下周日见。 Jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan setiap episode, ya, setiap episode pertemuan selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha.